Kita akan berkongsi berkenaan topik imunisasi bayi dan kanak-kanak sewaktu pandemik COVID-19. Jadi untuk kita bercakap berkenaan dengan topik ini, seorang tetamu kami bawakan di studio iaitu Dr. Rozita Abdul Rahman selaku pakar perubatan kesihatan bahagian pembangunan kesihatan keluarga Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Khabar doktor sihat? Alhamdulillah sihat. Selamat Raya. Masih lagi dalam tempoh raya dan juga tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Berkaitan PKP itu masih ada lagi. SOP masih lagi tertakluk kepada ibu bapa yang ingin membawa anak-anak mereka ke klinik kesihatan ataupun mana-mana sahaja hospital yang berdekatan untuk mendapatkan imunisasi berjadual untuk bayi mereka. Jadi mungkin ada ibu bapa yang kurang sikit pengetahuan mereka dan juga maklumat bagaimana sebenarnya cara yang betul untuk mereka mendapatkan imunisasi dalam tempoh PKP ini. Jadi doktor mungkin boleh kongsikan antara langkah-langkah pertama yang perlu ibu bapa patuhi terlebih dahulu. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera. So, seperti yang kita selalu wawarkan, imunisasi adalah salah satu daripada intervensi kesihatan awam. Dia banyak intervensi kesihatan. Salah satunya adalah imunisasi. So, dia boleh mengurangkan kejadian dan juga mengurangkan kematian disebabkan oleh penyakit cegahan vaksin. So, seperti mana telah diumumkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan semasa kita laksanakan Perintah Kawalan Pergerakan yang pertama pada 18 bulan Mac. So pada 26 bulan Mac kita keluarkan kenyataan daripada Ketua Pengarah Kesihatan yang mengatakan bahawa perkhidmatan imunisasi diteruskan seperti biasa di fasilitas kesihatan di seluruh Malaysia. Ini adalah kerana kita risau di mana pada waktu tersebut ibu bapa mesti risau kan sebab mereka kena patuhi arahan yang memerlukan mereka duduk di rumah, penjarakan sosial. So mereka juga kami terima panggilan yang mengatakan mereka takut, mereka bimbang kalau pergi ke klinik, mereka takut kepada virus itu sendiri because pada masa tersebut telah diumumkan bahawa virus itu senang berjangkit, mudah merebak kan, boleh berjangkit antara satu sama lain. So mereka risau untuk bawa anak ke klinik kesihatan. Disebabkan itulah kami mengeluarkan kenyataan akhbar tersebut yang mengatakan ibu bapa kena patuhi jadual, kena patuhi temujanji yang telah ditetapkan oleh anggota kesihatan. Sebab biasanya bila mana seseorang ibu bapa tu bawa anak, katalah kali pertama ambil imunisasi di klinik, ambil vaksin, dia akan ada seterusnya sehingga umur 2 tahun. Kita panggil imunisasi primer. So ada dah kita bagi tarikh tertentu. So semasa Perintah Kawalan Pergerakan yang pada peringkat awal tu, ramai ibu bapa yang tak mau datang, mereka takut. Apa yang kita sarankan, ibu bapa jangan risau sebab di klinik kesihatan anggota kesihatan telah diberi latihan ataupun diwawarkan bagaimana caranya untuk kita mengelakkan penularan COVID-19 daripada berlarutan di mana pada waktu sekarang masih dilaksanakan di semua fasilitas kesihatan di Malaysia termasuklah hospital. Kita mesti amalkan yang prinsip asas Kementerian Kesihatan, iaitu amalan penjarakan sosial, di mana untuk pengambilan imunisasi di klinik kita memang sarankan ibu bapa buat appointment terlebih dahulu. Kena appointment terlebih dahulu. Sekiranya sebelum ini ibu bapa ada yang terlepas, mereka boleh call semula klinik kesihatan sebab kebiasaannya ibu bapa tu dia ambil vaksin tu di satu klinik aja. So dia dah tahu dah nombor telefon klinik tersebut, dia call. Di call klinik kata dia tertinggal atau dah miss jadual yang asal, ambil appointment baru. Kita akan bagi appointment yang secepat mungkin. Kita tak akan delay kan. Kita tak akan tangguhkan lama-lama dia punya tempoh masa tu. So kalau dah tertinggal mesti kena ambil tarikh temujanji yang baru. So kalau masih lagi belum tertinggal, kena patuhi jadual yang kita telah tetapkan. Sebabnya daripada semenjak lahir hingga kanak-kanak berumur 2 tahun, kita ada 10 jenis vaksin termasuklah untuk yang kanak-kanak sekolah yang tingkatan 1 women papilloma virus. Tapi untuk bayi mereka adalah masih belum matang, sistem pertahanan badan mereka masih belum matang. So itu sebab mereka perlu patuhi, dan mereka perlulah memenuhi komplit, semua dos tu kena diambil dengan lengkap supaya ini dapat memberikan perlindungan yang maksimum di dalam badan mereka, di mana bila kita beri imunisasi sebenarnya kita
sistem pertahanan badan tu berlaku dengan penghasilan antibody. So antibody ini diperlukan untuk melawan penyakit-penyakit cegah vaksin. Jadi untuk sekarang ini bagi tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, mungkin ada sedikit pertambahan dari sudut pelawat ni dibenarkan datang untuk ke klinik kesihatan untuk mendapatkan imunisasi pada bayi-bayi mereka. Kalau sebelum ni PKP, PKPB sangat terhad. Saya pernah berkesempatan untuk ke klinik kesihatan yang berdekatan untuk meninjau sikit situasinya. Memang terhad, maksudnya satu hari berapa orang saja dibenarkan. Jadi bayangkan ada berapa ramai sebenarnya bayi dalam satu zon, satu mukim. Jadi contohnya jadual itu perlu dipenuhi dalam satu tempoh waktu yang sama. Jadi bagaimana sebenarnya ibu bapa perlu dapatkan imunisasi tersebut dan dalam masa yang sama mematuhi SOP yang dikeluarkan. Itulah yang saya akan highlightkan di sini, di mana semasa Perintah Kawalan Pergerakan yang daripada 18 bulan 3, ramai ibu bapa yang tertinggal. So sekarang mereka akan datang ke klinik untuk mengambil imunisasi yang tertinggal. So untuk itu mana-mana yang sudah ada appointment, kita panggil, kita jarak ke appointment secara berperingkat. Kita panggil staggered appointment. Kalau appointment tu pukul 8, memang pukul 8 lah kena datang. Kita akan kita panggilkan berapa proses macam pendaftaran ke apa, kita akan fast track kan. Ada setengah-setengah klinik dia mengamalkan online appointment. Appointment secara online, datang terus masuk ke bilik rawatan, jururawat akan bagi imunisasi dan balik. Sekejap dia cocok je. Kita tak ada macam di klinik kita tak nak sesak-sesak. That's why kita amalkan staggered appointment. Dan sekiranya ibu bapa tu sampai klinik tu macam ramai dah orang, so kita akan minta ibu bapa tu tunggu kat kereta dulu. That's why SOP kita benarkan sama ada ibu atau ayah yang menemani bayi mereka. Tak boleh ramai-ramai lah. Kalau ada ayah yang bawa kereta, ibu je masuk dengan bayi dia, mereka yang memerlukan vaksin itu, anak yang lain duduk dalam kereta. Tak nak sesak-sesak. And then di klinik kesihatan juga, di mana kita telah jarakkan kerusi kan, kita telah tandakan X, tak boleh duduk. So sekiranya anggota kesihatan ataupun penyelia itu mendapati klinik itu sesak, mereka akan maklumkan kepada ibu bapa, tunggu dulu di dalam kereta ataupun di luar kawasan klinik lah, supaya kita dapat pastikan kita amalan penjarakan sosial itu dipatuhi. Bagaimana perlu untuk bayi yang bergejala, contohnya dia demam tapi sebenarnya kita tak tahulah wallahualam sama ada bayi tersebut demam disebabkan oleh virus tersebut atau memang demam biasa. Jadi untuk bayi yang bergejala datang ke klinik untuk mendapatkan, niat asalnya untuk mendapatkan imunisasi, tapi bayi itu bergejala. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh ibu bapa dan juga apa cara yang diambil oleh pihak KKM untuk menangani masalah ini? Faham. Okey, sebenarnya di sesebuah klinik kesihatan kita ada satu konsep yang kita namakan personalized care, di mana seseorang jururawat itu dia ada satu kawasan operasi yang dia jaga. So dia kenal dah pesakit dia. Biasanya sekiranya appointment bayi itu adalah esok, hari ini dia dah buat reminder dah. Dia akan call, dia kata, "Puan, esok tunggu janji anak puan, sila bawa." At the same time masa dia call tu, dia dah tanya dah, "Anak puan sihat ke? Ada demam ke?" Kalau ibu tu kata anak dia ada demam, ada batuk, ada sesama, so staff nurse itu, jururawat itu, dia tak akan bagi dia datang. Dia mohon ibu bapa bawa dulu anak itu untuk menjalani ujian saringan. Saringan gejala, dia biasanya tidak akan bawa ke, kita panggil klinik kesihatan ibu dan anak lah. Sebab biasanya setengah klinik dia punya tempat tu berbeza. Dia akan bawa ke, kita panggil outpatient department, klinik pesakit luar. So di mana sekiranya bayi itu mempunyai gejala, kita akan tanyalah ada berapa senarai semak yang kita perlu patuhilah. Di mana pada masa dulu kita tanya dia, bayi itu ada tak kontak dengan mana-mana yang positif, baru balik pada luar negara ke, pada peringkat awal lah. Sekarang sebab kita dah block international punya border, so kita ada senarai semak yang kita perlu patuhi. So sekiranya memang kita mensyaki ke apa, kita akan refer bayi tersebut kepada ada klinik lain yang akan membuat saringan. Ujian saringan untuk COVID-19 kadang-kadang bukan di klinik tersebut, di klinik lain. Itu sebab pada peringkat awalnya ibu bapa risau nak bawa, dia ingat semua klinik kesihatan tu mengambil sampel untuk COVID-19. Sebenarnya tidak semua klinik terlibat dalam pengambilan sampel.
Okey, faham. Maksudnya ini akan memakan masa yang agak lama sedikitlah untuk ibu bapa yang ingin mendapatkan imunisasi untuk anak bayi mereka yang mungkin ada gejala demam dan sebagainya. Jadi mungkin ada sikit nasihat bagaimana persediaan untuk ibu bapa sendiri yang membawa anak-anak mereka, mungkin dari sudut mental mereka, dan mereka mungkin dinasihatkan ataupun disarankan untuk bercuti dan sebagainya kerana tempoh masa yang diperlukan agak lama untuk mereka dapatkan imunisasi untuk anak-anak mereka yang bergejala. Sebenarnya untuk anak-anak yang bergejala, ibu bapa kena pantau secara strict lah, tengok dia punya suhu kan. Tapi jangan risau, tidak, sebab gejala untuk yang COVID-19 ni dia macam gejala sesama biasa, tak semestinya demam batuk sesama itu adalah COVID-19. So kita kena buat ujian pengesahan. Ada juga yang kita buat pengesahan dia bukanlah COVID-19. Disebab sekarang kita antara kita pakai kumpulan umur yang berisiko tinggi, salah satunya adalah warga emas ya. Dan kanak-kanak pun dikira yang berisiko juga. That's why kita di mana-mana SOP kementerian lain, sebagai contoh, kita tidak galakkan untuk bawa kanak-kanak pergi shopping kompleks ke, untuk bawa naik kenderaan public transport ke nanti ya. In fact sekolah atau tadika pun kita ada SOP tertentu. So ibu bapa kena pastikan kalau boleh amalkan yang elakkan yang 3C itu kan. Jangan bawa kanak-kanak kalau sekiranya perlu pergi tempat yang sesak, shopping kompleks ke, so klinik pun sama. Dan mereka kena sentiasa amalkan kebersihan diri, basuh tangan kan, sentiasa bawa mereka boleh didik anak-anak dengan sentiasa amalkan basuh tangan. Kalau tak ada sanitizer kat rumah, boleh guna sabun dan air. Dan juga kebersihan diri yang lain lah. Mungkin sedikit pencerahan sebab baru-baru ini ada keluar artikel yang mengatakan bahawa bayi tidak sesuai untuk dipakaikan pelitup muka. Jadi mungkin sedikit pencerahan dan juga saranan daripada pihak KKM sendiri untuk bayi yang ingin datang ke klinik, sebab mereka tidak dibenarkan untuk memakai, kerana ini akan memberi kesan kepada bayi tersebut. Jadi apa yang ibu bapa perlu lakukan untuk bayi mereka sekiranya mereka terpaksa membawa bayi mereka keluar ke tempat awam? Sekiranya perlu, sebagai contoh kalau untuk pergi ke klinik, sebab sehingga kini kita tidak mempunyai pelitup muka yang kita kata khusus untuk kanak-kanak. Tetapi pelitup muka yang kita dah guna pakai untuk dewasa, untuk bayi muka dia kecil, sebenarnya boleh di-adjust lah. So ada juga saranan daripada pakar pediatrik, pakar kanak-kanak yang mengatakan bayi boleh dipakaikan dengan pelitup muka yang dibuat sendiri, cotton, ataupun ada yang dijual. So itu yang sebab memakai face mask sangat digalakkan. Tapi untuk bayi perlulah mendapatkan nasihat doktor juga, sekiranya perlu dipakai pada jangka masa yang lama. Ataupun satu cara lagi, pakai face shield, pelitup muka yang ada sinar tu kan. Itu juga digalakkan lah ya. Sebab sehingga kini yang face shield tu kita galakkan untuk keadaan tertentu lah. Sebagai contoh untuk anggota kesihatan frontliners yang terlibat dalam pengambilan sampel. Sebab baik. Untuk bayi, untuk memakai pelitup muka tu kita takut risiko dia lemas. So kena boleh pakaikan, tapi kena adjust sikit lah. Adjust sikit dan sentiasa ceklah bayi anda. Takut ada masalah lemas, bayi tak boleh bagi tahu dia lemas. Sekiranya dia bawa ke klinik, dalam kereta maybe tak payah pakai. So bila nak masuk bangunan klinik, pakaikan sekejap. Sekejap saja. Okey, faham. Okey, itu antara tip-tip yang dikongsilah oleh Dr. Rosita sendiri untuk ibu bapa yang risaukan keadaan anak-anak mereka untuk bawa ke tempat awam. Terima kasih kepada Dr. Rosita Abdul Rahman selaku pakar perubatan kesihatan bahagian pembangunan kesihatan keluarga KKM bersama dengan kami hari ini untuk kongsi berkenaan imunisasi bayi dan kanak-kanak semasa pandemik COVID-19.